Hai semua, salam sejahtera dan selamat datang ke NK Channel. Apa khabar anda semua pagi ini ataupun mungkin hari ini, sebab saya tak pasti anda akan tengok video ni pukul berapa. Saya doakan kalian semua berada dalam keadaan yang terbaik di samping keluarga dan insan-insan di sekeliling kalian. Okey? Jadi untuk hari ini saya nak kongsikan sedikit maklumat berkenaan dengan inisiatif Pemerkasa dan inisiatif Pemerkasa Plus, sebab saya nampak rata-rata dan ramai yang salah faham berkenaan dengan dua jenis inisiatif ni. Ada yang berpandangan Pemerkasa Plus ni sebenarnya telah menggantikan Pemerkasa dan macam-macam pandangan lain yang saya nampak di media sosial, di channel-channel YouTube, di Facebook, juga di blog-blog dan sebagainya. Okey, jadi saya nak terangkan yang sebenar dan apa yang sebenar-benarnya korang perlu tahu tentang kedua-dua inisiatif ni. Okey, so yang pertamanya, yang paling penting korang kena tahu, kedua-dua inisiatif ni masih lagi berjalan seperti biasa. Maksudnya rakyat akan dapat bantuan melalui inisiatif Pemerkasa dan rakyat juga akan dapat bantuan melalui inisiatif Pemerkasa Plus. Dua-dua kita akan dapat, so tak perlu risau dan tak perlu rasa ada mana-mana antara inisiatif ni dibatalkan. Itu yang pertama sekali korang kena tahu dan penting untuk korang tahu. Okey, so seterusnya saya akan terangkan secara ringkas apa yang kalian boleh dapat melalui inisiatif Pemerkasa dan apa yang kalian boleh dapat melalui inisiatif Pemerkasa Plus. Okey, so saya akan mulakan dengan inisiatif Pemerkasa dulu. Okey, untuk inisiatif Pemerkasa ni ada dua kategori yang layak dapat. Satu, golongan B40 yang kehilangan punca pendapatan, kategori pertama, dan kategori kedua adalah penerima BPR yang buat masa ni sedang menerima BPR tetapi lingkungan gaji adalah di bawah 1,000. Okey, dua golongan ini sahaja yang akan dipertimbangkan untuk bantuan 500 secara one off ni. Dan syarat ketiga yang juga perlu dipatuhi adalah mereka yang akan ditapis ataupun disenarai pendek untuk bantuan ni adalah mereka yang berusia di antara 21 tahun dan 60 tahun sahaja. Okey. Satu lagi maklumat penting untuk Pemerkasa ni, tak ada sebarang permohonan perlu dibuat. Pihak kerajaan akan buat semakan terkini melalui Lembaga Hasil Dalam Negeri, melalui KWSP, melalui Perkiso untuk tahu apa status sebenar kita, dan daripada situlah nama mereka yang layak akan disenarai pendek dan seterusnya pada mereka yang layak dapat kita akan disalurkan bantuan tu. Itu adalah inisiatif Pemerkasa dan dijangkakan duit ni kita akan dapat mana-mana masa dalam bulan Jun. Okey, itu Pemerkasa. Okey, sekarang ni saya nak pergi pada Pemerkasa Plus pula. Okey, ini yang baru diumumkan oleh Perdana Menteri kita sebelum lockdown hari tu. Okey, so untuk Pemerkasa Plus ni pula, dia sebenarnya hanyalah bantuan tambahan untuk jumlah BPR yang kita terima. Okey, so berapa tambahan yang akan dapat? Itu saya akan terangkan sekarang. Okey, kalau isi rumah di bawah 2,500 akan terima tambahan sebanyak RM500. Okey, kalau mereka yang dalam isi rumah di antara RM2,501 ke RM5,000 akan terima RM300 dan untuk yang bujang akan dapat RM100. Okey, ini adalah di bawah Pemerkasa Plus, so ini pun kita layak dapat juga. Alright, so saya harap korang clear yang mana Pemerkasa, yang mana Pemerkasa Plus, dua-dua kita akan dapat. Saya nak bagi satu contoh. Katakanlah kalian ni seorang bujang dalam kategori B40 yang korang dah kehilangan kerja contohnya. Dekat situ korang dah layak dipertimbangkan untuk RM500 di bawah inisiatif Pemerkasa. Dan kalau sebelum ni korang memang dah terima duit
dalam fasa 1 dan fasa 2 BPR, korang juga layak dapat RM100 tambahan yang diberikan melalui inisiatif Pemerkasa Plus. So total korang akan dapat 500 campur 100. So akan dapat RM600. Itulah cara kita nak, orang kata, tengok ataupun analisa lah berapa banyak yang kita boleh dapat daripada inisiatif Pemerkasa dan Pemerkasa Plus. Okay, mungkin ada yang takkan dapat dekat Pemerkasa tu, akan dapat Pemerkasa Plus sahaja pun, akan ada juga kategori yang tu. Okay, so kita kena tengoklah kita layak dekat mana dan itu yang kita akan dapat. Okay, so saya harap korang clear ataupun jelas dengan apa yang saya nak sampaikan ni atau apa yang saya dah sampaikan. Okay, kalau korang masih tak clear, apa kata korang tinggalkan dekat ruangan komen apa sebenarnya pertanyaan korang dan apa yang korang tak jelas, supaya saya boleh berikan maklumat yang korang perlukan. Saya boleh berikan maklumat untuk benda ni, nak bagi clear lah dekat korang supaya korang faham betul-betul. Okay, so sekian saja perkongsian saya untuk video kali ni. Saya harap ia telah membantu dan sedikit sebanyak mengelakkan untuk korang terus daripada keliru daripada pelbagai informasi dekat luar sana. Dan sekiranya anda rasa perkongsian ni boleh memanfaatkan orang lain pula, apa kata anda bantu saya dengan meninggalkan like, memberikan komen, untuk mungkin juga share video saya dan subscribe saya untuk saya terus memberikan hikmat dalam membawakan informasi terkini, membawakan maklumat-maklumat terkini berkenaan dengan isu-isu semasa negara, berkenaan dengan bantuan-bantuan semasa kerajaan, dan mungkin juga apa-apa maklumat lain yang diperlukan untuk manfaat kita semua bersama. Okay, so saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Okay, jaga diri baik-baik, stay safe, stay healthy, ikut segala SOP yang ada sebaik yang kita boleh, dan sehingga kita berjumpa lagi di perkongsian dan video yang akan datang. Okay, take care semua, bye.